Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustaz 5UM dengan 5UPM? Moga-moga sentiasa sihat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak murid Ustaz, insya-Allah hari ini kita akan masuk satu tajuk yang sangat penting, iaitu pelajaran ke-17. Muka surat 163, boleh rujuk buku teks lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin agung. Di awal buku teks ini menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan merupakan seorang pemimpin yang agung, yang sangat dihormati, sama ada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 31. Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah akan mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini ayat Al-Quran menceritakan kepada kita bahawa jika kamu mengasihi Allah, maka kamu kena ikut apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya di bawah ni dia ada mendatangkan satu lagu kan. Lagu ini mungkin semua pernah dengar lagu ni, Rasulullah tu. Seterusnya kita baca tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang pertama, mengenal dan mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah. Rasulullah adalah insan yang dijanjikan syurga. Tetapi apa yang hebatnya Rasulullah, walaupun dijanjikan syurga, tetapi beliau tetap juga melakukan ibadah dengan penuh tekun, bangun malam, baca Al-Quran dan sebagainya. Kita yang tidak dijanjikan syurga ini, baca Quran pun malas, solat pun di akhir-akhir waktu saja. Yang kedua, sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita kena sentiasa taat perintah Allah dan kita mengelakkan diri daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kepribadian Nabi SAW juga sentiasa melaksanakan ibadah fardu dan istiqamah dalam melakukan segala amalan, sama ada amalan sunat ataupun amalan fardu, memang kena buatlah. Amalan sunat memang Rasulullah perbanyakkan. Seterusnya, mengamalkan akhlak mulia yang terdapat dalam Al-Quran secara keseluruhannya dalam kehidupan. Maksudnya Rasulullah SAW bila ditanyakan tentang akhlak, dia kata khuluquhul Quran. Akhlak dia adalah Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Seterusnya, sabar dan tabah menghadapi ujian. Rasulullah SAW ini sabar dan tabah menghadapi ujian. Kita boleh tengok peristiwa yang berlaku, peristiwa Taif, banyak yang telah Ustaz ceritakan dalam kelas kan. Bagaimana Nabi SAW pergi ke Taif untuk berdakwah, akhirnya penduduk Taif tidak menerima Nabi SAW. Nabi sabar dan Nabi terus berdoa. Mungkin ada dalam tulang sulbi kaum orang-orang Taif ini akan beriman kepadaku suatu hari nanti. Dan yang terakhir adalah sangat menyayangi dan mengasihi umatnya. Nabi SAW sangat mengasihi umat dia. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan keluarga dan sahabat. Bagaimana Nabi SAW dengan sahabat dan keluarga dia? Yang ni Ustaz baca 2-3, yang selebihnya kamu boleh tengok sendiri dalam buku teks. Yang pertama, anak yang soleh dan selalu mendoakan kedua-dua ibu bapa. Nabi SAW selepas ibunya meninggal, Rasulullah kerap juga pergi menziarahi kubur ibunya dan mendoakan yang terbaik untuk ibu dia. Yang kedua, sentiasa menghormati dan menjaga hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim ini Rasulullah
yang pertama kalau kita tengok dalam peristiwa dakwah kan, bermulanya Islam, Nabi SAW bermula dengan ahli keluarga dia dulu. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW amat menyayangi ahli keluarga dia kerana nak ingin menyelamatkan ahli keluarga dia daripada dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mengasihi isteri dan anak-anak serta sentiasa membantu dalam urusan rumah tangga. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa mengutamakan anak-anak dan juga isteri dia untuk membantu dalam urusan rumah tangga dia. Okey. Ini antara akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat. Seterusnya Nabi Muhammad SAW bersama dengan masyarakat, muka surat 165 tu, dia ceritakan bagaimana Rasulullah SAW dengan masyarakat. Yang ni pun Ustaz akan baca 3 ataupun 2 sahaja, dan selebihnya kamu boleh baca sendiri dalam buku teks. Yang ni insya-Allah sekejap lagi Ustaz akan bagi soalan berkaitan dengan yang ni. Menghormati dan menguasai orang tua dan kanak-kanak. Yang pertama, Nabi SAW dia sangat mengasihi kanak-kanak dan juga orang-orang tua. Seterusnya, sentiasa membantu mereka yang memerlukan. Nabi SAW mengutamakan orang lain melebihi diri dia. Kalau kita tengok dalam peristiwa Khandaq, ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat gali parit di keliling Madinah untuk melindungi Madinah daripada diserang oleh musyrikin. Jadi di situ kita boleh melihat Nabi SAW mengutamakan para sahabat, kan? Mengutamakan para sahabat. Kalau kita pemimpin tidak berada di dalam medan menggali parit tersebut, pemimpin sekarang lah, tapi pemimpin dahulu Nabi SAW salah seorang mengutamakan mengutamakan sahabat-sahabat. Maksudnya dia tidak melihat diri dia sebagai seorang pemimpin. Dia bersama dengan para sahabat, kan? Ada para sahabat ikat perut disebabkan lapar. Nabi SAW banyak lagi batu yang diikat di perut dia melebihi para sahabat. Ini menunjukkan isar yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, sentiasa membantu. Yang ketiga adalah sering menziarahi orang sakit. Nabi SAW juga kerap menziarahi apabila orang sakit, orang meninggal dunia. Ini adalah perbuatan Nabi SAW yang sangat mulia, yang sepatutnya kita semua mencontohinya. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Nabi SAW bukan sahaja ketua di dalam rumah, bukan sahaja ketua dalam masyarakat, dia merupakan ketua bagi sebuah negara. Jadi ketua bagi sebuah negara ini adalah merupakan satu tanggungjawab yang besar. Yang pertama, menjadikan wahyu Allah sebagai asas pemerintahan. Kalau kita ditakdirkan memegang tampuk pemerintahan, benda yang pertama kita kena rujuk adalah wahyu Allah. Sebab apa? Jalan raya ni orang komunis pun buat, kan? Bangunan-bangunan yang besar ni orang kapitalis pun buat, kan? Tak kira. Tapi bila kita Islam, benda yang pertama kita kena lihat adalah wahyu Allah. Itulah yang membezakan di antara kepimpinan Islam dengan kepimpinan yang bukan Islam. Ini kena ambil titik beratkan. Yang kedua, mengadakan syura sebelum memutuskan sesuatu. Ini Nabi SAW dalam amalan kepimpinan beliau akan memulakan perbincangan dahulu sebelum dia mengadakan sesuatu keputusan. Dia berbincang dengan para sahabat. Dia bukan keputusan dia seorang. Itu Nabi SAW. Yang ketiga, menerima pandangan daripada rakyat. Nabi SAW mendengar keluhan rakyat dan sebagainya. Ini adalah contoh kepimpinan Nabi SAW. Dan insya-Allah pada masa yang akan datang kita akan melihat minggu depan lah insya-Allah, kalau tak ada PKP, kita akan jumpa dalam kelas tentang kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau PKP diteruskan, kita akan sambunglah tajuk ini dalam atas talian macam ni insya-Allah. Dan Ustaz akan berikan satu latihan. Ustaz akan uploadkan dalam WhatsApp. Kamu boleh tengok latihan tersebut, kamu salin dalam buku ulum dan kamu tulis jawapan dia dalam buku ulum tu insya-Allah. Dan Ustaz sekadar itu saja. Jumpa lagi. Stay safe, stay at home. Semoga semua berjalan lancar dan teruskan membaca buku kerana peperiksaan dah semakin hampir. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.